So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera everyone. So, it's a new day and it's a new morning. Okay, rise and shine to start a new fresh and timely topic untuk hari ini. So, everyone, welcome to the Attorney Nada Show. So, this is me, your host for today. Okay, this morning lah kan. Nama saya Nurpati Nadia binti Muhammad Razdi. Alright. So, and for today, kita akan membincangkan berkenaan dengan education ataupun learning center. Apa yang maksudnya banyak sangat perbincangan. So, kita akan reflect, kita akan bincanglah bagaimana cabaran aplikasi teknologi terkini dalam pengajaran dan pembelajaran pada masa kini sendiri. Jadi macam mana sebenarnya cabaran dia, aplikasi dia yang boleh menyebabkan kesan kepada learning sendiri, kepada behavior student tu sendiri, sama ada student tu daripada peringkat sekolah rendah, sekolah menengah ataupun pada peringkat pengajian tinggi tu sendiri. Dan untuk and to talk about it, kita bersama dengan this amazing people yang kita tahu dah sekarang ni dia orang tengah currently studying, tengah belajar di IPG Kampus Datuk Razali Ismail, Terengganu, Malaysia. Dan berkaitan dengan IPG, of course kita tahu, kita akan highlight diorang adalah cikgu, right? So diorang adalah, they are our future educators. So please welcome kepada saudari Aina Sofia dan juga Adam Firdaus. Give a big applause to both of them. Alright, jadi Aina Sofia lah sendiri. So, welcome to the show. Okay, so my show. Jadi Aina, boleh tak sedikit sila siapa audience, siapa everyone yang tengah tengok sekarang show kita pada hari ini. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Sofia dan hari ini saya mewakili pelajar. Okay, pelajar tu tak semestinya lah pelajar sekolah rendah, sekolah menengah. Saya mewakili mereka semua. Okay, terima kasih sebab menjemput saya. Okay, sama-sama Aina. So, kita akan next to our next guest lah pada hari ini kan, morning ni. Adam Firdaus. So, Adam, please introduce yourself. Okay, hai, Assalamualaikum. Thank you Akin kerana jemput saya. Saya Muhammad Adam Firdaus bin Amali dan saya wakil kepada para guru, termasuk juga pesyarah-pesyarah lah, itu kurang lah. Okay, terima kasih. Okay, thank you so much Adam. Thank you so much Aina. Dan juga lah kita perlu welcome juga kepada audience kita pada hari ini. Kita tahu kan ramai juga audience And thank you sebab datang kepada show Atini Nadia Show. So this is me. Okay guys, tak apa buang masa lagi. So mari so let's proceed lah untuk dalam topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, dalam talk show hari ini. So yang pertama, sebenarnya saya gembira jugalah sebab pada hari ini kita dapat cantumkan, rangkumkan, gabungkanlah pembelajaran, pembangunan ni, teknologi pendidikan kita sendiri, terutamanya teknologi maklumat TMK lah kan, dan juga dalam efek dia kepada arena pendidikan kita sendiri. Jadi di sini dan juga kita tahu sebenarnya guru merupakan is a noble profession, betul tak? Profession yang amat, kita panggil apa, yang seharusnya dihormati, right? Kita tahu dia sangat noble dan saya believe that dia adalah major proses dalam pembelajaran kita kerana guru ni adalah penggerak dalam sesuatu pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada pelajar itu sendiri. Alright. So, untuk kita kenali sendiri lah, untuk kita tahu lebih lanjut lagi berkenaan dengan cabaran aplikasi teknologi terkini dalam PDP, pelajaran pendidikan kita. Okay, so di sini andaian umum yang menyatakan bahawa sekiranya perkakasan software perisian telah tersedia di sekolah. Kita tahu yang tu. Jadi pengintegrasian teknologi maklumat akan berlaku secara automatik. Adalah di sini kurang tepat. Sebab apa kurang tepat? Kerana salah satu penentu utama kejayaan ataupun kegagalan student tu sendiri ataupun integrasian tu sendiri adalah
daripada guru. Jadi kepada saudara Adam lah, Adam Firdaus sendiri, pendapat ataupun pandangan Adam mengenai tahap kesediaan guru itu sendiri. Berada pada tahap yang mana bagi Adam? Bagi Adam sekarang dalam pengaplikasian teknologi PDP pada masa kini. Silakan Adam. Terima kasih Fatin. Okey, apabila cakap tentang tahap kesediaan ni, sebenarnya bagi saya sendiri, cikgu dah setiap tahun mempunyai cabaran mereka sendiri. Dan apabila disentuh tentang teknologi, sebenarnya mereka dah, bagi saya sendirilah, mereka dah bersedia dalam keadaan yang sepenuhnya. Sebab apa? Kalau kita contohlah lihat kepada segi pandemik, okey. Apabila pandemik berlangsung, jadi kerajaan memperkenalkan PDPR, betul? Dan perkembangan daripada PDPR ni, kita tahu kita akan dikenalkan dengan Google Meet, kita dikenalkan Google Classroom, kita diperkenalkan dengan Quizy dan sebagainya, betul? Dan pada peringkat awal, guru mengalami sedikit masalah. Mungkin saya masalah untuk sesuaikan diri. Tapi dalam jangka masa yang, bagi saya sendiri, dalam jangka masa yang pendek, mungkin dalam paling lama mungkin 6 bulan untuk mereka sesuaikan diri. Jadi itu membuktikan bahawa mereka sentiasa bersedia untuk segala perubahan. Bagi saya tempoh 6 bulan tu bukan tempoh yang begitu lama untuk mereka sesuaikan diri. Dan sekarang pun mereka dah ada kreativiti masing-masing. Ada yang guna key screen, ada yang menggunakan video YouTube, dan ada juga yang dah ada channel YouTube sendiri untuk belajar, untuk mengajar murid-murid. Jadi apabila sentuh tentang kesediaan, pendapat saya kesimpulan, kesediaan mereka berada tahap yang tinggi dan mereka sentiasa bersedia untuk segala perubahan teknologi. Itu daripada saya. Okey, terima kasih Adam atas pandangan you lah berkenaan dengan cabaran, okey, daripada tahap kesediaan guru dengan pengaplikasian tersebut lah. Alright, so kita akan move kepada our next guest lah, saudari Aina Sofia sendiri. So Aina, dalam alam baru yang mengutamakan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat. Jadi di sini tiada pilihan selain memanfaatkan teknologi dan aplikasi pendidikan dalam talian. Okey, kita lihat sini sebab apa saya highlight dalam talian, kerana berikutan krisis global lah. Akibat penularan wabak COVID-19, dan ini juga telah sedikit sebanyak memberikan kesan kepada golongan pelajar sendiri. Jadi Aina Sofia sebagai wakil kepada pelajar lah, pendapat dan juga pandangan Aina mengenai tahap kesediaan murid tu berada pada tahap yang mana? Sama macam Adam tadi, pada tahap yang mana dalam pengaplikasian teknologi terkini bagi PDP. Silakan Nak. Okay, sebenarnya saya sangat nervous tengok Atin cantik hari ni. Saya sangat nervous sekarang. Tapi saya cubalah untuk jawab persoalan daripada Fatin sendiri. Okey, untuk memudahkan penonton kita mengetahui kebersediaan murid ataupun pelajar dalam aplikasi teknologi terkini dalam pengajaran dan pembelajaran, saya suka untuk membahagikan pelajar ni kepada dua golongan yang utama. Iaitu yang pertama, kita bahagikan pelajar yang perlu kepada pemantauan. Okey, yang kedua ialah tidak perlu kepada pemantauan. Yang perlu kepada pemantauan apa sebenarnya? Pemantauan ni maksudnya dia perlu kepada orang lain untuk memerhatikan dia menggunakan teknologi. Dan begitulah sebaliknya kepada golongan yang tidak perlukan kepada pemantauan. Okey, golongan yang memerlukan pemantauan ni pastinya kita tahulah budak-budak sekolah rendah, budak-budak prasekolah, mereka tiada pengalaman yang meluas mengenai teknologi dan tiada pengalaman yang luas lah kan kita kata dalam teknologi ni. Lepas tu kalau untuk golongan pelajar yang tidak perlukan kepada pemantauan ni, kita tahulah seperti kita, pelajar-pelajar IPT dan juga murid kebanyakan daripada murid sekolah menengah. Okey, perbezaannya kedua-dua golongan ini mempunyai kebersediaan yang berbeza. Di mana bagi murid-murid yang berada di sekolah rendah ataupun golongan yang perlukan kepada pemantauan ini, mereka ni berada pada kebersediaan yang tahap rendah. Kenapa saya kata rendah? Kerana mereka tidak ada pengalaman. Dan juga mereka ada kekangan dalam menyediakan beberapa peranti teknologi untuk menyertai PDPR. Manakala bagi murid-murid di sekolah menengah,
dan juga murid-murid IPT, mereka tahap kebersediaan mereka lebih tinggilah pada tahap yang sederhana. Kerana apa? Mereka sudah ada mempunyai teknologi, alat peranti mereka dan mereka ni sudah mengetahui dan juga berpengalaman dalam teknologi. Itu yang menyebabkan perbezaan tahap kebersediaan mereka. Saya rasa itu saja daripada saya mengenai tahap kebersediaan pelajar untuk menggunakan teknologi. Baik, terima kasih Aina atas pandangan and talks you berkenaan dengan tahap kesediaan murid itu sendiri. Okey, jadi sekarang untuk Adam pula Adam. Sejauh manakah Adam rasakanlah guru masa kini, guru alaf baru ni, dia dapat menerima cabaran untuk mengaplikasikan teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran pada era kini. Kita tahu pandemik ataupun betapa pentingnya sebenarnya teknologi ni, dia mainkan major role dalam sistem pendidikan negara kita. So boleh Adam kongsikan sedikit. Cabaran Atin? Soalan tadi tentang cabaran, betul? Pasal menerima cabaran. Macam mana guru ni dapat menerima cabaran? Okey. Cabaran dalam integrasikan teknologi. Apabila sentuh tentang cabaran, kita tahu yang teknologi ni dia berkembang. Semakin hari semakin berkembang. Dan satu cabaran untuk guru adalah macam mana untuk sesuaikan diri, betul? Bagi saya cabaran yang paling besar bukanlah untuk sesuaikan diri, tapi sebenarnya untuk selangkah ke hadapan daripada murid-murid. Kita tahu murid masa kini, mereka itu berkembang dengan teknologi. Lahir-lahir je dia memang dah celik-celik dah ada telefon. Lahir-lahir mungkin dah ada Instagram, mungkin dah ada Facebook. Zaman kita dulu mungkin Facebook start darjah 5, itu pun main kat komputer, main kat laptop mak. Dan guru perlu selangkah ke hadapan, iaitu perlu ketahui teknologi tu lebih depan daripada murid-murid. Sebab sekarang ni pengalaman saya sendirilah, adik saya dia dah tahu lebih banyak daripada mak dia sendiri. Dan dia juga lebih tahu lebih banyak daripada abang dia sendiri. Jadi untuk kita macam nak bersaing dengan murid-murid tu mungkin agak sukar kalau guru tu tak tahu teknologi tu lebih cepat. Jadi jadi untuk itu yang pertama tadi tahu cabaran tadi, cabaran untuk selangkah ke hadapan. Yang kedua, cabaran untuk lebih kreatif. Macam mana untuk tarik budak, untuk cari pelajar tu ataupun murid tu untuk dia jadikan guru tu sebagai tempat rujukan. Dan juga macam mana untuk tarik murid tu supaya dia tu lebih, aku sukalah cikgu ni. Cikgu ni lebih tahu bab ni, dia tahu macam mana nak guna. Mungkin nak guna YouTube, dia tahu macam mana nak guna, nak jadikan pembelajaran online tu lebih menarik. Saya fokuskan kepada online sebab sekarang ni kita tahu sekarang ni dah start PDPR. Jadi murid kadang-kadang ada yang jenis masuk, tutup kamera, mute. Jadi macam mana guru tu dia nak tarik perhatian. Mungkin dia pakai kostum ke, ada yang tengok kat dalam Instagram ada yang pakai kostum Superman. Macam mana dia nak tarik perhatian. Itulah dua cabaran tu. Macam mana nak mengatasi. Pertama, untuk cabaran selangkah ke hadapan tu perlu lebih explore. Kita perlu explore dengan lebih banyak. Kita perlu tahu macam mana nak menggunakan, mungkin nak gunakan VR, nak gunakan AR. Kita kena belajar daripada tu. Daripada segi kreativiti, perlu tahu macam mana nak tarik perhatian supaya murid tak bosan dan sebagainya. Itu sajalah. Saya harap menjawab soalan daripada Fatin. Alright, thank you Adam. Saya kira dengan penjelasan daripada Adam tadi, insyaAllah lah telah terjawablah soalan tadi. Alright, jadi seterusnya kita akan teruskan dengan soalan daripada audiens ni. So audiens mesti korang curious kan, atau ada pertanyaan lah yang ingin tanyakan. Okay, so kita dah ada seorang. Okay, dah ada seorang audiens yang ingin tanyakan. So
silakan perkenalkan diri anda dulu dan silakan tanya. Baik, terima kasih Saudari Fatin. Saya Diana, saya juga merupakan guru praktikum, sedang menjalani praktikum lah. Jadi tadi saya perasan Saudara Adam dah senaraikan beberapa cabaran yang guru hadapi kan. Jadi saya minta untuk bertanyakan pada Saudara Adam lah, boleh tak huraikan lagi cara untuk menangani cabaran-cabaran tersebut sebagai seorang guru. Cara kita menangani cabaran untuk integrasikan teknologi dan dalam pengajaran dan pembelajaran lah dalam PDP kita dalam kelas kita. Itu saja dari saya. Thank you. Okay, terima kasih. Siapa Era ni kan? Okay, terima kasih Era. Kita nak telitikan lagi, kita nak besarkan lagi kan cara-cara untuk mengatasi. Okay. Kita sebenarnya kita kena, okay, kalau dulu mungkin kalau kita cakap Iceland, kalau kita cakap kat luar negara tu semua sejuk kan. Lepas tu tiba-tiba ada murid cakap, mana ada cikgu, saya pergi hari tu tak sejuk pun, panas je. Benda-benda macam tu sekarang kita tak boleh lah buat macam tu dekat murid-murid. Macam kita nak kenalkan yang bahawa tempat kat luar tu sejuk. Tapi bila dia dapat tahu yang murid tu dah pergi sana, tak ada pun, panas je kan. Lebih kurang macam tu lah. Kita kena selangkah ke hadapan. Contoh paling mudah kan. Sekarang ni dah berkembang. Kita tahu AR dan juga VR, virtual reality. Okay, maafkan saya sebut, virtual reality. Andailah kata teknologi tu berkembang lebih besar ataupun lebih pesat dan mereka sendiri pun tak tahu macam mana nak gunakan. Kita datang sekolah ataupun kita datang dalam online, kita bawa VR tu kat depan orang, kita tunjuk bahawa bila kita pakai virtual reality ni, kita boleh pergi ke dunia lain. Kita boleh explore ke dunia yang lebih luas, tempat yang kita tak nak pergi. Jadi mereka macam, oh cikgu ni ada something yang boleh tarik murid tu macam, oh aku memang suka cikgu ni. Lepas ni ada apa-apa kan cikgu ni. Sama juga macam kita, murid sekarang, mereka susah untuk kita macam, kita cakap, awak tak boleh buat macam ni. Contoh lah, paling mudah kan. Paling mudah, awak tak boleh main Facebook. Contoh, awak tak boleh main game. Kalau awak main game, awak tak erti apa-apa. Contoh lah. Tu dia cakap, mana ada cikgu, saya sekarang ni, saya belajar BI pun ikut game. Saya main game, tiba-tiba saya boleh cakap BI sebab game, bukan sebab cikgu. Benda-benda macam tu kita perlu faham. Kita perlu faham bahawa, oh, murid sekarang ni dia dah belajar melalui teknologi. Dia belajar melalui internet, dia dah explore macam-macam. Kita perlu explore lagi dalam supaya mereka boleh cakap, oh, punya aku tak tahu lagi benda ni. Cikgu boleh ajar aku lepas ni. Mungkin lepas ni kita jadi partner dalam game ke, tak tahu lah tu. Yang kedua, lebih kreatif. Lebih kreatif tu, andai kata lepas ni dah boleh kelas online, kelas macam biasa, dah boleh pergi sekolah dan sebagainya. Kita tarik juga murid-murid dengan teknologi juga. Kita datang dengan projektor, kita tahu sekolah ada projektor. Mungkin lepas ni projektor tu kita boleh datang, kita boleh linkkan dengan telefon murid-murid ke lepas ni. Saya tengok dekat luar negara, mereka menggunakan VR. Saya memang agak obses dengan VR. Mereka menggunakan VR sebagai satu pelajaran untuk mata pelajaran PJ. Dekat sana contoh lah, nak belajar main softball kan. Mereka pakai VR dan mereka sediakan karangan kayu. Jadi nampaklah murid tu seronok. Padahal bola tu tak ada pun. Cikgu baling, video tu baling, lepas tu dia pukul. Nampak dia seronok dengan benda tu. Jadi kreativiti guru perlu ada selaras dengan teknologi. Itulah saya punya cadangan sajalah. Lebih kurang lah. Okay, jawab soalan. Terima kasih. Okey, terima kasih Adam dan juga terima kasih juga kepada Era, Diana dan Hira atas soalan yang diberikan. Thank you so much. Okey, so seterusnya kepada Aina pula Aina.
So Aina, bagi Aina sendiri cabaran utama pelajar dalam menghadapi pengaplikasian lah, pengintegrasian teknologi terkini dalam PDP. Cabaran utama pelajar tu macam mana? Silakan Aina. Okey. Baiklah, terima kasih Saudari Fatin. Okey. Saya nak fokuskan kepada PDPR lah. Sekarang ni kita digemparkan dengan PDPR kan. So saya fokuskan kepada PDPR. Baiklah, PDPR ni walaupun dah nak masuk 2 tahun kita ber-COVID ya, kita masih lagi, PDPR ni jadi satu masalah. Sebab apa kita kata PDPR ni jadi masalah? Sebab dia merupakan satu benda yang baru. Benda yang kita tak pernah jangka, walaupun benda ni dalam sistem pendidikan kita sendiri ada panduan, tapi kita tak jangkakan secepat ni kita akan hadapi situasi tu kan. So macam menyebabkan kita tak biasa dan kita takut, betul tak? Kita takut, kita tak ada persediaan. Contohnya saya sendiri kan, masa COVID ni berlaku masa saya PPISMP semester 2. Masa tu tapi masa tu kita tak belajar PDPR lagi. Sebab apa? Sebab masa tu baru-baru lagi. Kita jangka macam sebulan, 2 bulan je macam tu. Kita fokus pada kesihatan kan tu. Betul. Masa tu kerajaan kita memang fokus kepada kesihatan semata-mata. Jadi masa tu kita hanya buat siapkan kerja khusus, lepas tu exam habis. Lepas tu tiba-tiba PISMP semester 1 kita full. Kita terus guna Google Meet, kita guna Google Classroom. Masa ni lah masa sebelum masuk semester 1 saya macam apa yang aku kena buat apa yang aku kena sediakan aku kena buat apa, aku belajar daripada pandai, aku nak kena belajar macam mana, faham tak? Itu kekeliruan kita sebab kita tak pernah hadapi situasi ni. Dan tapi nasib baik lah sebelum kita balik ke rumah masing-masing masa mula-mula COVID tu, kita dah didedahkan dengan Google Classroom. Maksudnya kita ada pengalaman lah sikit kan. Okey. Berbalik kepada cabaran yang ditanya oleh Fatin tu. Cabaran yang pertama sekali, cabaran yang saya akan kemukakan ni, cabaran yang kita selalu dengar. Kalau PDPR je confirm benda ni akan jadi viral punya. Yang pertama sekali ialah gadget. Gadget yang tak cukup lah, gadget yang tak ada. Yang kedua ialah capaian internet. Capaian internet, walaupun orang tu dah beli langgan internet yang paling mahal pun, still tak boleh masuk kelas PDPR. Sebab apa? Sebab capaian internet yang rendah. Mengikut kawasan masing-masing, betul? Betul. Okay. Okay. So saya pergi yang pertama sekali lah, iaitu dari segi ketiadaan gadget ataupun gadget yang tidak mencukupi. Dekat sini kita fokuskan kepada murid sekolah rendah. Macam saya cakap tadi lah, murid sekolah rendah ni dia orang tak ada pengalaman. Dan mungkin juga ibu bapa tak mendedahkan dia orang kepada teknologi gadget. Sebab apa? Sebelum COVID itu kan macam tular pasal tak boleh bagi gadget kat anak-anak sebab takut nanti dia orang terbantuk dia orang punya kognitif punya perkembangan. Jadi ibu bapa dapat kesedaran tu dan stop, kurangkan bagi gadget. Tapi tiba-tiba PDPR kena bagi gadget. So ibu bapa tak ada persediaan. Nak beli, nak keluar tak boleh. Kan, nak beli keluar tak boleh sebab kita masa tu PKP. Nak beli online kita takut, scammer ramai. So macam itulah, murid tak dapat nak masuk sebab tak ada gadget. Tapi kalau macam PKP yang pertama, mula-mula PDPR, tak apalah sebab ibu bapa pun tak boleh keluar. Maksudnya ibu bapa boleh fokus kepada murid, bagi gadget dia orang kepada murid, boleh pinjamkan. Tapi kalau sekarang, macam ibu bapa pergi keluar bekerja. So murid-murid ni tak ada gadget ataupun tak ada alat yang mencukupi untuk dia orang betul-betul sertai PDPR ni. Okay. Itulah yang pertama, cabaran yang pertama sekali. Kalau macam pelajar sekolah menengah kan, diorang kebanyakannya dah ada gadget sendiri macam handphone, macam laptop, diorang dah ada semua tu. So kita boleh anggapkan bahawa diorang tu ada gadget lah, walaupun tak semua, tapi kebanyakan diorang dah ada. Okay. Lepas tu masalah cabaran yang kedua yang saya dapat tahulah, capaian internet. Capaian internet ni orang kata kan, capaian internet ni contohnya dekat kawasan-kawasan dia berbeza tau. Contohnya kalau macam saya sendiri, kalau dekat IPG, line saya dekat IPG memang teruk. H+ je, paling-paling tinggi pun H+ 3G macam tu. Kita nak cari maklumat pun susah. Ni kan bahkan nak masuk Google Meet. Macam tu. Tapi kalau dekat rumah, okey je. Maksudnya saya boleh masuk. 4G tu memang
tak adalah riak kan. Cuba kita nak bagi tahu yang benda tu kita boleh guna. Macam tu. So kita tak boleh setengah-setengah murid dia dah laburkan banyak duit. Ibu bapa dia orang banyak dah laburkan duit untuk beli internet. Tapi malangnya capaian internet dia orang tak laju. Maksudnya kalau dia orang beli internet yang paling mahal sekalipun, tapi kalau dah capaian internet tu lemah, memang dia orang tak akan dapat masuk. Tu cabaran yang kedua lah kan. Lepas tu orang cakap lah, kita kan IPG belajar IPG. Alah, Aina kan dapat RM430, takkan tak boleh beli internet kan. Tapi macam saya cakap tadi lah, capaian internet ni bukan sesuatu yang kita boleh beli tau. Dia benda yang bukan kita yang kena beli. Dia benda yang orang atas-atasan tu yang kena buat. Macam tu. So kita tak boleh nak nafikan, benda ni lah. Maksudnya capaian internet ni merupakan satu cabaran yang besar. Ada murid yang sungguh-sungguh nak masuk, gadget dah ada, ibu bapa dah beli gadget, internet pun dah beli, tapi capaian internet pula tak lepas. Macam mana nak masuk? So itu adalah antara cabaran-cabaran yang mereka pelajar sendiri hadapi, dan termasuklah saya sendiri hadapi untuk kita masuk dalam PDPR ni. Itulah antara cabaran yang saya dapat kesan lah. Okay, kembali kepada Fatih. Okay, alright. Terima kasih Aina Sofia atas you telah kemukakanlah apakah cabaran-cabaran pelajar yang akan pelajar hadapi. Alright, seterusnya kita akan balik kepada audience pula. Okay, ada tak mana-mana audience yang ingin tanyakan, tunjukkan soalan kepada mana-mana panel lah. Okay, so boleh semuakan. Okay, so sini kita ada Farah Diana. Okay, silakan Farah, tunjukkan kepada panel. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Farah Diana dari IPG Kampus Pendidikan Teknik. Jadi tadi Aina dah jawab tentang cabaran-cabaran, betul tak? Jadi soalan saya kat sini, sepanjang pelajar ni belajar untuk aplikasikan dan sesuaikan diri mereka dalam norma baru, yang mana PDP mereka ni secara konvensional di sekolah, kan? Adakah mereka ni benar-benar selesa dan pemikiran mereka ni boleh terima dengan situasi macam ni? Boleh jawab? Okay, terima kasih Farah. Okay. Okay. Soalan ni sebenarnya soalan yang menakutkan je. Untuk saya jawab sama ada benar-benar selesa ataupun minda pelajar ni dapat terima tu macam tak wajar lah kan. Sebab tanggungjawab kita pelajar, so kita kena belajar lah. Tu tanggungjawab kita. Tapi kalau untuk jawab juga perasaan tu ya, secara spesifik sikit, semestinya lah ada antara kita yang dapat terima, ada yang tak dapat terima. Maksudnya ada pelajar yang selesa untuk belajar dekat rumah, belajar guna teknologi, tapi ada yang tak selesa. Macam cabaran tadi lah, biasanya yang tak selesa tu disebabkan cabaran-cabaran yang saya cakap tadi. Okay, jadi pelajar, okay, sekarang kalau kita lihat dekat media sosial, ramai pelajar yang merungut. Susahlah belajar online, cikgu tak mengajar pun, bagi latihan je, banyaklah kerja, macam tu, faham tak? Maksudnya mereka ni tak sepenuhnya menerima dan tak mampu untuk terima. Sebab tu ni bukan kebiasaan kita. Macam saya tekankan tadi, ni bukan kebiasaan kita. PDPR ni bukan kebiasaan kita dan kita biasa untuk bersosial. Bila kita tahu, kita bertanya. Tapi dalam online, kita boleh ke bertanya? Boleh nak tanya. Tapi yalah, macam tu lah, jawapan tu tak memenuhi apa yang kita nak. Macam tu. Jadi pada pendapat saya, untuk katakan pelajar ni selesa, mungkin sesetengah akan selesa. Mungkin pelajar yang betul-betul berminat dengan teknologi mungkin akan selesa. Dan orang yang introvert confirm lah selesa, dia duduk kat rumah, orang tak kacau dia tak kacau orang. Dia memang selesa lah. Kalau macam kita yang suka berborak tambah-tambah fatin, tak akan selesa dekat rumah. Mesti dia suka berbual. Kan? Ni pun dia yang jadi moderator. Ni kalau saya tak cakap banyak ni, kejap lagi dia banyaklah tu cakap. Okay, macam itulah saya nak cakap bahawa untuk penerimaan atau selesanya pelajar tu bergantung kepada cabaran yang dihadapi dan juga minat dia sendiri ke atas teknologi. Itu dah pendapat saya mengenai keselesaan murid ataupun penerimaan diri sendiri tentang PDPR ni.
Okey, saya harapkan soalan yang jawapan lah yang dikemukakan oleh Aina tadi terjawab lah soalan audience tadi kan, Farah. Okey, baiklah, seterusnya lah. Kita teruskan lagi dengan Adam pula. Adam, sekiranya ni boleh katakan soalan ingin tahu daripada Adam sendiri. Sekiranya Adam diberi pilihan lah bila sampai satu saatnya, satu masanya negara kita ni ataupun dunia lah bebas daripada krisis pandemik COVID-19 ni. Jadi adakah bagi Adam golongan guru ingin kembali kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran secara konvensional? Okey, ataupun sebaliknya? Boleh Adam kongsikan yang mana? Soalan tu paling senang saya rasa sekarang ni. Sebab saya rasa 10 orang daripada 10 orang yang ditanya, 11 daripada 10 katakan nak balik kepada cara lama. Saya rasa macam tu saya rasa. Yang paling mudah sebab kita bertanya kita punya audience, Era dengan juga Farah, mereka guru praktikum. Saya rasa diorang pun mengalami kesukaran untuk mengajar. Sebab mak saya cikgu, saya tengok mak saya kalau dekat sekolah dulu dia lah antara manusia yang paling lantang bersuara. Kelas sebelah pun boleh dengar. Tapi bila kelas online ni dia pun tak tahu ada sama ada nak cakap ke tak cakap sebab murid pun senyap. Dia pun tak tahu. Dia macam ni okey. Kita santai-santai lah. Dia nak kefahaman, mak saya boleh risau murid tu faham ke tak faham apa yang guru dia ajar kalau online. Sebab dia tak murid dia tak menunjukkan reaksi. Kalau mungkin cara lama, pendapat saya sendiri sebab saya juga pelajar waktu dulu. Jadi bila kita tak faham, kita akan cuba untuk tanya tau. Cuba, cikgu saya tak faham, lepas tu cikgu akan terang balik semula. Tapi bila online, cikgu tak boleh tumpukan perhatian kepada semua orang. Dan kalau jenis-jenis yang tutup mic, lepas tu jenis tutup kamera, cikgu tak nampak reaksi. Macam mana, budak ni faham ke tak? Aku cakap ni laju ke? Jelasan aku ni okey ke tak? Dan satu lagi, masalah paling kita tengok sekali ialah social skill murid-murid tu terganggu. Guru tak boleh nak nilai macam okey lah, saya rasa murid ni macam boleh faham. Tapi bila kita uji, mungkin murid tu tak faham. Paling yang saya tengok pada mak saya sendirilah, banyak pada mak saya. Paling mak saya risau adalah murid-murid tahun 1, tahun 2. Yang mungkin mereka tak faham, mereka tak tahu macam mana nak baca, nak menulis. Kalau setakat online, mungkin mereka hanya buat latihan. Lepas tu, kalau daripada segi membaca, macam mana kita nak nilai murid tu betul ke cara bacaan dia? Adakah dia baca tu, mungkin kamera depan, dia tengah baca. Belakang tu, mak dia tengah ajar. Mak dia tengah tunjuk kat anak macam ni nak baca. Mungkin macam tu. Secara saya tanya banyak-banyak cikgu kawan mungkin dia rindu suasana budak tu, macam mana suasana. Kalau sekarang pukul 10 pagi macam tu lah, kelas pukul 10. Mungkin bangun pukul 9. Bukannya murid, kadang-kadang cikgu pun bangun mungkin pukul 9 baru nak buka laptop. Macam tu lah lebih kurang. Jadi jawapan yang betul saya rasa guru akan balik semula ke cara yang lama lah. Itu lebih seronok dan lebih berkesan saya rasa. Okay, Fatih. Okay Adam, thank you so much atas pandangan Adam sendiri lah kan. Perasaan Adam sendiri berkenaan dengan nak kembali kepada normal ke kita melakukan normal, tapi kita teruskan je dengan kehidupan sekarang. Okay, untuk Aina pun sama juga. Aina diberi pilihan kan. Aina pun golongan pelajar sendiri. Okay, you nak belajar secara kaedah pembelajaran secara konvensional ataupun sebaliknya, ataupun macam dah selesa dah sekarang ni, kita go on je lah ke macam mana nak. Silakan. Okay, sebelum saya jawab lah soalan ni, saya nak tanya balik lah kat Fatin. Adakah Fatin nak teruskan belajar secara online sekarang ataupun nak balik macam dulu? Kalau macam ni, kalau saya lebih suka dua-dua. Sebab ada manfaat dua-dua. Ada pros, ada cons je. So, kita pada-pada kena balance kan lah yang mana lagi banyak benefit kepada student. Okay, saya tak jangka jawapan tu. Sebab saya rasa
macam saya cakap tadi lah, ada pelajar yang selesa untuk belajar teknologi, ada yang tak selesa. Tapi pada pendapat saya sendiri, saya tak nak belajar teknologi. Saya pun sebenarnya berbahagi nak pilih belajar online ke nak belajar secara bersemuka. Sebab apa? Kalau online ni kita macam Atin kata lah, ada pros and cons dia. Kita ada rasa macam kalau belajar online, kita tak terganggu dengan benda-benda lain tau. Kita tak sibuk dengan benda-benda lain. Kita boleh fokus untuk belajar saja. Tapi bila belajar online ni, kita akan macam social confirm dah. Bila kita keluar kan, saya sendiri bila saya keluar, saya macam jakunnya, ya Allah pokok. Macam tu. So olah-olahnya lah macam, pokok, ada pokok yang selama ni. Macam tu lah. Contoh kan ibaratnya. Dan cakapnya bahawa online ni kita akan bersendirian je selalu. Okay. Dan kehidupan kita ni, kita perlukan bersosial. Maksudnya, semula jadi kita perlukan untuk bersosial. Memang kita ni dilahirkan bukan untuk berseorangan. Macam kita lah, ayat Quran pada cakap kita ni dilahirkan berpasangan. Maksudnya kita tak akan bersendirian. Macam tu. So maksudnya kalau online je sepanjang masa, kita tak dapat penuhi tau social kita. Macam Adam cakap tadi lah, kita tak dapat penuhi kita punya social skill. Kalau kita belajar secara bersemuka pun ada kekurangan dia. Kita akan agak letih lah dengan banyak gangguan daripada macam-macam. Gangguan daripada luar, gangguan daripada rakan sendiri, macam-macam kan. So, tapi pada pendapat saya sendiri, kalau diberi pilihan, saya memang nak balik macam dulu. Tapi kita tahu kan, Menteri Kesihatan kita pun dah umumkan yang COVID-19 ni endemik. Maksudnya dia akan kekal dalam masyarakat kita lah. So kita kena biasakan lah. Maksudnya orang mati setiap hari dengan COVID pun kita kena biasakan. Macam tu lah. Jadi saya nak juga balik kepada dulu sebabnya pembelajaran yang dulu walaupun teknologi kita belajar secara online, kita memang ada masa untuk kita belajar saja. Kita tak ada gangguan lain. Tapi kita belajar seorang tau, tak ada feel. Kalau saya sendiri saya tak ada feel. Saya macam kejap-kejap tengok phone. Senang distract dengan phone lah. Sebab kita belajar dengan teknologi, so kita distract lah dengan phone. Kejap-kejap, tengok IG kejap. Tengok IG dah setengah jam, sejam, 2 jam. Kita tak sedar benda tu. Tapi kalau macam bersemuka, memang kita akan kena fokus. Walaupun kita mengantuk, kan? Macam kita ngantuk, tersengguk-sengguk, mesti cikgu ataupun lecturer akan tegur. Tak apa kawan kita yang buat kita bangun balik kan. Contoh kejutkan kita kan macam tu. So saya rasa pembelajaran yang lebih berkesan ialah secara bersemuka. Walaupun pembelajaran secara online ni, dia ada bagi manfaat juga. Tapi saya lebih menjurus kepada pembelajaran secara bersemuka. Sebab kita lagi dapat penuhilah sosial kita tu. Saya sekarang rasa macam betul-betul rasa macam lonely sangat-sangat dekat rumah ni. Saya macam nak cakap dengan dinding je. Macam tu tau. Sebab kita sosial kan, kita dilahirkan untuk bersosial tapi tiba-tiba kita kena duduk dalam bilik seorang-seorang, belajar seorang-seorang macam macam saya cakap tadi lah, keluar rumah, pokok ada. Macam tu lah. Macam kita jakun lah. Rasa macam dunia ni tak sempurna. Macam tu. Okay lah. Itu saja pendapat saya. Okay, Aina Sofia, thank you so much atas perkataan tadi, semua jawapan tadi, jakunnya, baru dapat pokok apa semua, nak cakap dengan dinding, sangat-sangat. So, social tu kita perlu perbaiki lah. Alright, jadi saya kira itu sahaja. Okay, soalan yang kita dapat rakumkan berkenaan dengan kesediaan guru dalam cabaran aplikasi teknologi terkini dalam PDP, pendidikan kita lah. Baik, jadi secara rumusannya kita dapat lihat di sini teknologi. Ada pros dia, ada cons dia macam mana. Jadi itu adalah cara bagaimana guru, bagaimana pelajar sendiri nak adaptasi dengan norma baru ni. Okay, new norm kita masuk ke era ni. Alright, so jadi saya kira thank you so much kepada Aina Sofia sebagai wakil guru. Thank you so much kepada Adam sebagai wakil guru sendiri, guru pelajar. Aina pelajar sebab muka you dah nampak guru. Okay, dan seterusnya kepada Diana Zahira. Okay, audience kita, thank you so much supporting. Kepada Farah Diana juga, thank you so much atas soalan yang diberikan. Jadi, so everyone, jangan lupa saya harap perkongsian ataupun talk show pada hari ini berkenaan dengan topik lah.
topik yang global kita masukkan, mendapat manfaat pada semua, dan seterusnya kita pun boleh adapt dengan situasi semasa. Jadi saya kira thank you so much for joining us here, for your present, your talks, and also and last one, saya Nur Fatin Nadia, your host, and this is the RTE Nada Show. So that's all. Thank you so much. Bye semua. Bye korang. Thank you so much.